Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi untuk kali ini kita sambung buku teks sains KSSR tahun 3 Semakan, okey? Muka surat 57. Mari jawab. Saya yakin ramai yang tunggu video ni sebab nak buat kerja sekolah tak tahu jawapan kan? Jom kita bincang bersama-sama. Mari jawab. Yang pertama, jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Sukatilah nak pakai buku apa, ikut cikgu awak, okey? Yang pertama, namakan jenis-jenis gigi dan fungsinya. Jenis-jenis. Ingat tak jenis? Jenis tadi ada apa? Ada 3 jenis. Yang pertama, gigi taring. Gigi taring. Yang kedua, gigi geraham. Saya ulang, gigi geraham. Yang ketiga, gigi kacip. Saya ulang, gigi kacip. Okey, gigi taring tugas dia apa? Gigi taring tugas dia mengoyakkan makanan. Mengoyakkan makanan. Saya ulang, gigi taring mengoyakkan makanan. Gigi geraham, nyam yang belakang kan. Gigi geraham melumatkan makanan ataupun menghancurkan makanan. Okey. Dan gigi kacip yang di tengah ni adalah yang depan kita ni kan, kalau kita senyum, kita akan nampak gigi kacip kita depan tu. Tugas dia adalah memotong makanan. Tak. Memotong makanan. Jadi 3 jenis gigi dan fungsi dia. Okey, yang kedua, labelkan struktur-struktur gigi di bawah. Yang ini apa tadi? Atas sekali adalah enamel. E-N-A-M-E-L. E-N-A, E-N-A-M-E-L. Enamel. Okey, yang pertama enamel. Yang kedua, dentin. D-E-N, T-I-N, dentin. Yang kedua ni kan. Yang ketiga kat luar ni apa? Ni bukan kat gigi, kat luar dia. Nama dia gusi. G-U-Gu. S-I-C. Gusi. Yang keempat ni warna kuning kan, ke bawah kan. Warna kuning ni nama dia saraf. S-A-R-A-F. Raf. Saraf. Okey. Dan yang ada 2 ni, merah biru ni adalah wayu-wayu darah kita. Namanya salur darah. Okey, tulis salur darah. Okey, boleh Itulah struktur gigi kita. Okey, jom. Nombor 3, soalan ditanya. Nyatakan perbezaan dan persamaan antara set gigi dengan set gigi susu dan set gigi kekal. Okey, nombor 3 ni nak dapat jawapan dia, awak terus pergi dekat muka surat ini, muka surat 56. Yang ini. Nampak ni nombor 3 ni. Yang persamaan dia yang bawah ni. Yang bawah ni kan. Yang perbezaan dia yang ini semua ni. Kiri dengan kanan ni. Okey, ni perbezaan dia. Awak salin je kotak ni dekat muka surat 56 ni. Okey, kalau awak nak guna video ni pun boleh, awak stopkan sekejap video saya kat sini, awak boleh salin. Okey, perbezaan, perbandingan. Kalau persamaan yang bawah ni. Okey? Alright. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Selepas makan, sisa makanan akan terlekat dekat celah gigi. Apakah cara untuk mengeluarkan sisa makanan dari celah gigi? Ada banyak cara. Kalau selepas makan, biasanya dia akan sediakan pencungkil gigi. Boleh. Okey. Jadi awak jawab kat situ, pencungkil gigi pun boleh. Gunakan pencungkil gigi. Ataupun awak nak guna gosok gigi. Boleh juga. Ataupun awak nak jawab menggunakan floss. Lagi baik. Boleh juga. Okey, jadi ketiga-tiga jawapan boleh digunakan. Okey, yang kelima, berikan satu contoh makanan bagi kelas protein dan karbohidrat. Ingat, protein adalah yang daripada haiwan. Maksudnya apa? Daging, ayam goreng ataupun ikan goreng, ikan kan? Ataupun awak boleh cakap susu ataupun apa lagi? Keju, semua tu daripada haiwan juga. Dan kalau karbohidrat jawapan dia nasi ataupun bijirin ataupun mi, tu boleh. Roti, okey. Itu adalah untuk tenaga kita kan. Kalau protein tu besaran kan. Okey. Boleh Nombor 6. Apakah kepentingan kelas makanan bagi lemak? Kenapa lemak penting? Jangan makan lemak nanti gemuk. Habis tu kena makan juga, tak boleh tak makan. Sebab makanan seimbang ni dia kena ada semua. Habis tu apa gunanya lemak? Lemak ni guna dia untuk memanaskan
badan. Biasanya orang yang duduk kat tempat sejuk dia akan makan, maka dia akan panas sikit badan dia, sejuk kan. Jadi tugas dia adalah memanaskan badan. Okey. Nombor 7, tandakan right pada contoh makanan bagi kelas vitamin. Vitamin. Okey, vitamin tu macam mana? Jadi vitamin tu contohnya adalah macam betik, iaitu yang mewakili buah-buahan, dan tomato yang mewakili sayur-sayuran. Buah-buahan dan sayur-sayuran lah. Okey. Alright. Seterusnya kalau bijirin ni dia bijirin adalah karbohidrat, dan ikan bilis pun ikan kan. Ikan biasanya protein ataupun mungkin kemungkinan boleh dikelaskan sebagai mineral. Okey, tu saya kena confirmkan balik lah. Yang penting jawapan dia betik dan tomato. Okey. Seterusnya nombor 8. Nasi lemak ialah contoh hidangan sarapan pagi masyarakat Malaysia. Adakah hidangan ini seimbang? Seimbang ke tak sebenarnya nasi lemak ni? Orang kata jangan makan nasi lemak selalu, tak elok apa semua kan. Sebenarnya nasi lemak ni seimbang. Ya, jawapan dia seimbang. Cuma kita janganlah makan nasi lemak tu nasi je banyak. Cuma dia punya peratus makanan tu, dia punya kuantiti tu mungkin sayur banyak, ayam sikit, nasi sikit gitulah. Tapi dia memang adalah seimbang. Alasan inferen kita. Apakah alasan kita? Jawapan dia senang je. Kerana nasi lemak mempunyai kesemua kelas makanan. Saya ulang, kerana nasi lemak mempunyai ataupun mengandungi kesemua kelas makanan. Okey? Tapi cuma cara makan tu kena pandailah. Janganlah makan satu tu lebih sangat Yang sikit-sikit lah, yang banyak-banyak lah. Seterusnya nombor 9. Apakah kepentingan makanan seimbang kepada tubuh badan kita? Kenapa penting sangat ni makanan seimbang? Biarlah nak makan ayam je hari-hari tak makan sayur. Untuk apa kita kena makan seimbang? Supaya badan kita sihat. Ataupun jawapan awak boleh tulis dengan lengkap, supaya badan akan sentiasa sihat. Supaya badan akan sentiasa sihat. Bolehlah, itu pun boleh jawapan dia. Sebenarnya banyak jawapan lagi yang logik boleh diterima. Seterusnya, apakah maksud proses pencernaan? Ingat 2 poin saya tadi. 2 poin saya yang sebelum ni saya ajar. Proses pencernaan. Yang pertama, apa dia? Menghancurkan makanan kepada cebisan yang kecil. Menghancurkan makanan kepada cebisan yang kecil. Untuk apa? Supaya nutrien dapat diserap oleh badan. Saya ulang, menghancurkan makanan kepada cebisan yang kecil. Yang kedua apa? Supaya nutrien dapat diserap oleh badan. Faham 2 poin penting untuk proses pencernaan tu. Okey, yang ke-11. Apakah bahagian yang berlabel P, Q, R, S dan T? Ini adalah struktur kita punya proses pencernaan kan. Kita tengok sini. P adalah mulut, kemudian masuk ke Q adalah esophagus, R perut, S usus, T dubur. Saya ulang. P mulut, Q esophagus, ESOFAGUS esophagus, R perut, S usus, T dubur. Ingat Yang ke-12. Apakah yang berlaku kepada makanan tercerna yang tidak diperlukan oleh badan? Habis tu kalau yang tak tercerna, nak gimana? Kan dia pusing-pusing sampai ke hujung. Kenapa? Akan dikeluarkan melalui dubur. Okey, jawapan dia akan dikeluarkan melalui dubur sebagai najis. Okey. Yang ke-13. Antara yang berikut perbuatan yang mengganggu pencernaan, kecuali yang berikut semua ni lah, kecuali apa? Makan sambil melompat. Memanglah. Makan di taman, makan sambil ketawa. Ya, betul. Makan pada lewat malam. Ya, bahaya juga. Jadi, yang bagus adalah yang kecuali ni, dia nak kecuali kan. Kecuali jawapan dia adalah makan di taman. Makan di taman tu baik. Jadi, yang kecuali kita jawab 2 tu kita bulatkan. Okay. Alright, settle. Jadi, ada satu soalan kebat kat sini. Berdasarkan piramid makanan Malaysia, mengapakah jumlah pengambilan makanan di setiap aras adalah berbeza? Kenapa kalau kita tengok piramid makanan kan? Yang kalau dalam buku teks sebelum ni kita tengok tu, kenapa jumlah tu berbeza? Kenapa lemak tu sikit? Kenapa karbohidrat tu banyak? Jawapan dia apa? Kerana apa? Kerana setiap kelas makanan mempunyai fungsi yang berbeza mengikut kuantitinya. Okey, saya ulang. Kerana setiap kelas makanan mempunyai fungsi yang berbeza mengikut kuantitinya. Titik. Okay, maksudnya setiap satu kelas makanan yang kita makan tu, dia ada fungsi-fungsi dia. Macam lemak kita perlu tapi tak boleh banyak-banyak.
Sebab kita ada kuantiti yang tertentu kan. Jadi sebab itulah kita kena makan mengikut piramid makanan. Okey, bukannya suka-suka makan semua kan. Itulah fungsi piramid. Piramid makanan tu nak menunjukkan yang bawah makan banyak atau makan sikit kan. Berapa hidangan kan. Okey, jadi sampai 58. Alhamdulillah kita dah settle bab manusia ni. Okey, kelas akan datang kita akan sambung lagi muka surat 59 dengan unit 4 haiwan. Okey, tak sabar nak teruskan Okey, jadi untuk nantikan video saya tu nanti, tunggulah. Jadi tekanlah butang loceng dan subscribe saya punya video. Okey, kita jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.